يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu. Tidak patut kamu takut kepada mereka sehingga kamu tidak mahu memeranginya, kerana Allah jualah yang berhak kamu takuti melanggar perintahnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu. Dan Allah akan menghina mereka serta menolong kamu menewaskan mereka. Dan ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. Dan ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Adakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu, padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahuinya orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang yang tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu kerjakan. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka menjadi saksi mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak binasa amal-amalnya
dan mereka pula kekal di dalam neraka. Hanya seni yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah, surah yang ke-9, pada juzuk yang ke-10, pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya berani untuk berperang. Berani untuk menentang kelompok kafir musyrik yang telah memungkiri janji, yang telah menggugurkan perjanjian serta mengkhianatinya. Serta Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah akan membantu orang-orang yang beriman dalam memerangi kelompok-kelompok ini. Dan Allah menyuruh orang beriman supaya tidak takut kepada mereka, bukan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan serta memerintahkan supaya orang-orang beriman membuktikan keikhlasan mereka dalam berjuang pada jalan Allah dan menjadikan orang-orang beriman sebagai saudara mereka dan orang kepercayaan mereka untuk berkongsi rahsia, bukannya kepada orang-orang kafir. Dan seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan yang layak menjaga rumah Allah hanyalah orang yang beriman, bukannya orang-orang yang kufur. Yang layak menjaga rumah Allah hanyalah orang-orang yang mendirikan solat, yang mengeluarkan zakat, yang mereka tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lah sebenar-benar orang-orang yang mendapat petunjuk yang layak menjaga rumah Allah di seluruh dunia. Maka ini intipati daripada ayat-ayat yang kita bacakan, daripada ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-18. Bila Allah menyebut ala tuqatiluna qauman, tidakkah engkau mahu, tidakkah kamu mahu? Perkataan ala memberi maksud tahrid. Tahrid artinya satu perintah. Umpama kita katakan seorang yang bijak, seorang yang baik, kita kata tak nak ke awak kerja sendiri, memberi suatu dorongan bekerja sendiri daripada makan gaji, tak nak ke kerja sendiri sebab awak orang cerdik, awak orang bijak. Umpama begitu perkataan ala. Bila Allah menyebut ala tuqatilun, wahai orang beriman, tidakkah kamu mahu memerangi mereka? Kalau sebelum ini jihad disyariatkan untuk defense, pertahan diri. Kerana kita tahu bahawa jihad itu terbahagi kepada dua. Satu disebut sebagai jihad difa', satu disebut sebagai jihad talab. Jihad difa' artinya musuh serang kita dan kita bertahan diri. Manakala jihad talab, kita pula menyerang musuh. Umpama kita main bola, musuh menyerang kita, kita cuma bertahan. Asyik bertahan ni tak ke mana juga, kita serang pula balik dia. Maka ini dipanggil jihad talab. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh orang beriman pula keluar dan serang orang kafir. Kalau selama ini orang kafir yang keluar menyerang orang Islam dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, itu kalau kita mengambil kira pada zaman baginda SAW. Mungkin pada zaman sekarang, contoh, mereka orang kafir yang masuk negeri Islam serang. Mereka serang Syria, mereka serang Iraq. Maka sudah sampainya orang Islam pula serang mereka. Perumpamaan dia. Maka Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu mahu, wahai orang beriman, tuqatilun, memerangi kaum. Yang dimaksudkan kaum di sini ialah orang-orang kafir yang memerangi Islam. Orang-orang kafir yang telah merobek perjanjian yang telah mereka meterai dengan orang Islam. Orang kafir yang telah memungkiri janji mereka. Janji di sini ialah perjanjian Hudaibiyah yang berlangsung pada tahun ke-6 Hijrah.
Di mana dalam perjanjian tersebut antara bunut ataupun isi kandungan perjanjian, bunud, isi perjanjian ialah bahawa orang Islam atau orang musyrik Mekah tidak boleh membantu mana-mana sekutu mereka yang sedang berperang. Dalam perjanjian Hudaibiyah disebut mana-mana kabilah Arab bebas melakukan perjanjian dengan orang Islam atau musyrik Mekah. Tapi kalau kabilah-kabilah ini berperang sesama mereka, tak boleh masuk campur. Di mana salah satu kabilah Arab namanya kabilah Khuza'ah, mereka ini melakukan perjanjian dengan Nabi SAW. Manakala satu lagi kabilah namanya kabilah Bani Bakar, mereka ini bersekutu dengan musyrik Mekah. Maka tiba-tiba Khuza'ah bergaduh dengan Bani Bakar. Maka mengikut perjanjian, tak boleh campur. Dan Nabi SAW tak campur, biar je. Khuza'ah ini dia ada perjanjian dengan orang Islam. Bani Bakar dia ada perjanjian dengan musyrik Mekah. Maka musyrik Mekah membantu Bani Bakar. Kalau ikut perjanjian tak boleh usik, tak boleh campur. Bila dia melakukan pencabulan tersebut, maka Allah memerintahkan orang Islam untuk menyerang mereka. Maka ini perjanjian antara isi perjanjian. Selain daripada gencatan senjata 10 tahun, selain daripada orang Islam tidak boleh buat umrah tahun ni, kena balik datang tahun depan. Selain daripada isi kandungan, mana-mana orang musyrik Mekah yang lari ke Madinah kena pulangkan balik. Mana-mana orang Islam pula yang lari daripada Madinah pergi ke Mekah tak perlu dipulangkan. Dan setiap kabilah bebas untuk bergabung dengan mana-mana kelompok dan kumpulan. Dan mereka tidak boleh membantu kabilah-kabilah bila berselisih dan berbalah. Maka ini beberapa kandungan isi perjanjian Hudaibiyah antara Nabi SAW. Tapi bila mereka memulakan pengkhianatan, siri-siri pengkhianatan, di samping rekod-rekod buruk mereka orang kafir musyrik ini yang banyak. Sebab itu Allah menyebut, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum. Tidakkah kamu pula memerangi kaum yang telah mencabuli perjanjian, wahammu bi ikhrajir rasul, yang dahulu mereka punya track record memang nak halau Rasulullah daripada Mekah. Ini merujuk pada peristiwa hijrah. Bila mana musyrik Mekah, mereka bermusyawarah apa yang patut mereka lakukan kepada Nabi SAW bagi menghentikan dakwah. Satu cadangan kata, kita halau Muhammad. Satu cadangan berkata, kita penjarakan dia. Satu cadangan berkata, kita bunuh dia. Dan ini Allah dedahkan dalam suratul Anfal. Surah ke-8 ayat ke-30 yang kita bacakan dahulu. Wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang kafir melakukan satu konspirasi untuk memenjarakanmu wahai Muhammad, atau membunuhmu wahai Muhammad, atau mengusirmu wahai Muhammad. Mereka melakukan tipu daya, Allah membatalkan tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik yang membatalkan perancangan dan konspirasi mereka. Dan dalam ayat ini Allah menyebut, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka punya kejahatan, mereka menghalau Muhammad SAW, Rasul, keluar daripada Mekah dan mengeluarkan orang beriman hanya kerana mereka beriman kepada Tuhan. Walau kalau mengikut undang-undang yang berkait dengan citizenship ataupun jinsiah atau kewarganegaraan, seorang tidak boleh dihalau kerana berlainan pegangan. Tidak boleh dihalau. Dan dalam budaya masyarakat Arab waktu itu, bila seorang dia percaya apa pun, maka tidak boleh dihalau keluar. Sebagaimana Waraqah bin Naufal yang tidak mengikut menyembah berhala, maka tak boleh dihalau. Tapi oleh kerana Waraqah bin Naufal dia bersendirian. Adapun Nabi SAW, baginda ada kelompok, ada sahabat. Maka buat julun-julun pertama kalinya, musyrik Mekah halau Rasulullah. Nak halau. Mereka bagaimana mereka halau? Yang pertama dengan cara menyeksa, membunuh, memulai ekonomi. Ini macam nak halau keluar. Selain daripada memang terang-terangan mereka menghalau. Ada kalangan perangai mereka dengan watak-watak. Yalah, contoh kalau kita duduk dalam negara yang pukul kita, buli kita, kita terasa bahawa negara ini tak alu-alukan kita. Seperti menghalau lah. Umpama kalau kita pergi rumah orang,
Dia bukan sekadar tak angkat makanan, duduk meludah kita, marah pada kita. Itu maksudnya halau kita keluar rumah. Perumpamaannya. Di samping memang mereka bermusyawarah untuk halau. Dan orang Islam keluar beberapa kali dalam peristiwa hijrah ke Habsyah kali pertama, hijrah ke Habsyah kali kedua. Dan Rasulullah SAW keluar daripada Mekah pergi ke Taif dan tak boleh masuk Mekah. Sehinggalah berlakunya hijrah besar-besaran umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Maka Allah menyebut track record orang kafir ni. Kenapa patut kamu memerangi mereka? Yang pertama Allah sebut terkini kejahatan mereka ialah mencabuli perjanjian. Itu terkini. Yang dulu-dulu mereka dah ada. Apa dia? Mereka telah berusaha mengeluarkan Rasul. Wahum bada'ukum awwala marrah. Dan mereka telah memulakan peperangan dalam memerangi kamu. Mereka dah mulakan Badar. Siapa mulakan Badar? Mereka. Walau Abu Sufyan dah hantar surat kepada Abu Jahal, baliklah kita orang punya rombongan perdagangan sudah selamat. Dan Nabi SAW juga, bila dah Abu Sufyan terlepas, balik ke Madinah. Tapi bila mengetahui Abu Jahal menyiapkan bala tentera dan ingin mencabar umat Islam, memerangi umat Islam, diikuti dengan peperangan Uhud, dipimpin oleh Abu Sufyan keluar untuk menentang Nabi SAW, dan Nabi bermusyawarah dengan para sahabat yang asalnya untuk bertahan di Madinah, tetapi suara majoriti menyuruh bertahan di luar Madinah. Lalu mereka bergerak ke Uhud kerana mendengar pergerakan tentera musuh. Uhud itu berhampiran dengan Madinah. Masih lagi Islam mengamalkan jihad ad-difa', pertahan diri, defense. Dan datang peperangan Ahzab pula, bila Abu Sufyan memimpin bala tentera yang lebih besar, seramai 10,000 orang. Dan juga menyatukan, disertai oleh semua kabilah-kabilah Arab. Maka ini Allah sebut, wahum bada'ukum awwal marrah. Mereka lah start dulu. Yang start dulu berbalah mereka. Orang Islam tak fikir pun waktu bina Madinah nak serang Mekah. Tak fikir. Tak pernah terfikir pun dalam tubuh, dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam nak memerangi. Yang Nabi cuma fikir dakwah. Tapi bila musuh dah start daripada memungkiri janji, mencabuli perjanjian yang terkini, dan rekod-rekod mereka yang jahat dulu, iaitu memang dahulu mereka dah nak halau orang Islam, dan juga sejarah mereka memerangi orang Islam, maka kata Allah cukup ia menjadi 3 sebab untuk kamu memerangi mereka. Kemudian Allah Ta'ala berkata pada orang beriman, atakhshanahum, apakah kamu teragak-ragak kerana kamu takut pada mereka? Kata bila sebagian orang Islam ni takut nak perang. Ialah perang ni bukanlah benda yang kecil. Hilang anak, isteri, berpisah. Dan berperang pula nak serang kota Mekah. Oh, kota Mekah dia ada karamah kemuliaannya sendiri. Mulia tempat ini. Tapi ini dengan perintah Allah. Bukan macam Abraha serang Mekah. Abraha serang Mekah kerana dengki. Nabi SAW menyerang kota Mekah kerana perintah Allah. Walaupun sejarah Mekah tidak boleh ataupun tidak pernah diserang, melainkan akan kalah. Tapi tidak Rasulullah. Nabi mendapat kemenangan. Dan para ahli sejarah tidak menyebut menyerang Mekah, tapi disebut pembukaan kota Mekah. Fathu Makkah. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab sejarah Islam, dasar pelurasa negara Islam kita tak sebut sebagai imperialisme ataupun penjajahan. Kita namakan sebagai futuhat, pembukaan. Bermula daripada Fathu Makkah sehinggalah kepada Fathu Baitul Maqdis atau Fathu Syam, Fathu Misr, sehinggalah ke Afrika, sehinggalah ke Asia Tengah. Ini disebut sebagai Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan negara Islam. Macam kita sebut Felda. Kita tak panggil Felda ni jajah tanah, membuka tanah, meneroka tanah. Sebab itu beza imperialisme atau disebut sebagai penjajahan barat dengan pembukaan kota oleh Islam. Sebab negara Islam, tuan-tuan sekalian, bila dia pergi ke satu negara, dia akan majukan negara itu. Sebab dia menganggap ia sebagai negara Islam, dia tak anggap ia sebagai negara jajahan. Ia berbeza dengan dasar imperialisme barat. Mereka menganggap negara ini negara jajahan. Mereka menyiksa penduduknya, menghina rakyatnya, mengambil kekayaannya, memiskinkannya, membawa balik kekayaan ke negara mereka. Itu yang dilakukan oleh Portugis, Belanda. Itu dilakukan oleh Britain, oleh Spanyol.
oleh Austria, oleh semua negara-negara yang pernah mengamalkan dasar penjajahan. Itu yang dibuat oleh Amerika. Tapi Islam tidak. Islam, bila dia buka satu negara, satu kota, dia menganggap ni adik-beradik dia, anak beranak dia. Maka dia bangunkan. Islam membangunkan Iraq. Islam membangunkan Iran. Membangunkan Afghanistan. Islam membangunkan Afrika. Sehingga banyak mana universiti di Afrika. Di Asia Tengah, sehingga universiti, antara universiti terawal dalam Islam, Universiti Bukhara di Samarkand. Dia bina universiti. Mana ada barat jajah negara Islam kemudian buat universiti. Buat sekolah pun susah. Dia tak nak bagi orang pandai lawang dia. Tapi Islam tidak. Dia buka Mesir. Dia berikan rakyat Mesir itu keistimewaannya sendiri. Sehingga lahir ulama'-ulama' di kalangan orang Mesir. Pembesar-pembesar di kalangan orang Mesir. Ini disebut pembukaan kota Mesir. Ia satu perbezaan yang nyata. Sebab itu perlu ada, atau Islam perlu tahu apa beza imperialisme dengan kita sebut futuhat. Pembukaan negara Islam. Yang dimulakan dengan Fatu Makkah. Maka kata Allah, apakah kamu takut kepada mereka? Takut ke? Tak macam saya kata nak perang ni macam-macam fikirlah. Takut. Takut mati satu hal. Takut musuh tu kuat satu hal. Takut tempat tadi pula memang kuat satu hal. Maka Allah kata, orang Islam tiada boleh ketakutan yang boleh mengatasi ketakutan pada Allah. Tak boleh. Kita dalam hidup, inilah akidah kita. Kita tidak takut melainkan Allah. Sebab kita akan kembali pada Allah. Tuan-tuan, bila kita mati, kita kembali pada Allah juga. Kita takkan kembali pada yang lain. Yang beri pahala, yang beri segala-galanya Allah SWT. Kemudian kata Allah, Fallahu haqqu an takshaw. Yang sepatutnya Allah yang patut kamu takut. Yang patut kamu takut bila langgar perintah Allah. Bukan bila kamu langgar perintah manusia. Yang patut kamu gerung ialah perintah Allah, bukan perintah manusia. Ni Allah yang suruh kamu perang. Bukan orang suruh, Allah suruh. Kerana itu kata Allah, Fallahu haqqu an takshaw. Allah yang paling patut kamu takut. In kuntum mu'minin. Kalau benar iman kamu, kamu beriman. Di sini kita dapat tahu orang beriman ini dinilai dengan takutnya pada Allah. Makin ditakut pada Allah, makin tinggi nilai imannya. Tapi kalau dia tak takut Allah, dia takut pada undang-undang manusia, dia takut pada ugutan manusia, dia takut kepada penampilan manusia, pengaruh manusia, kuasa manusia, imannya itu rosak. Iman kita menjadikan kita tak takut melainkan Allah. Kalau kita berlayar di tengah pantai, kita takut cuma Allah. Kita masuk dalam hutan, kita cuma takut kepada Allah. Sebab itu orang Islam zaman dulu berani. Kita tidur seorang dalam rumah pun terkencing takut. Takut. Pelik. Kadang nak kencing pun gerak bini, gerak anak, gerak semua. Satu family. Takut. Maka kita perlu baiki iman kita. Biar kita takut cuma Allah. Tak ada benda lain kita takut. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok orang Islam, kerana beranilah dia dapat menguasai dunia. Kerana beranilah mereka lah yang menguasai laut, daratan. Mereka lah yang boleh berdakwah. Pergi ke ceruk-ceruk hutang untuk berdakwah. Kerana berani. Kita hari ni nak dakwah jiran sebelah rumah, kaki kita pun takut. Nak dakwah ni takut. Kenapa? Masalah iman kita. Hal lain mana kita berani. Berani, hal lain berani. Tapi apa kaitan perintah Allah ini? Kita takut. Maksudnya, kita lebih takut pada perintah orang lain berbanding perintah Allah. Kemudian kata Allah, Qatiluhum, perangi mereka. Pertama tadi Allah sebut, kenapa kamu tak nak perang? Kata Allah, kenapa tak nak perang? Sedangkan mereka punya rekod-rekod jahat ni. Maka datang ayat yang berikutnya Allah kata, Qatiluhum, sekarang perangi mereka. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Allah akan mengazab mereka melalui perantara tangan-tangan kamu. Wa yukhzihim, Allah akan menghina mereka. Wa yansurkum, Allah akan membantu kamu. Alaihim, mengatasi mereka. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin, dan menenangkan hati kamu. Menenangkan hati-hati orang beriman. Apa maksud menenangkan hati-hati orang beriman? Dan bila Allah Ta'ala menyebut, wa yudhhib ghaiza qulubihim, dan menghilangkan kemarahan hati-hati mereka. Tuan-tuan, dengan sejarah, bila kita ni ada musuh, bila kita berjaya mengalahkan musuh, hati kita pun rasa macam sejuk. Dan kemarahan-kemarahan kita dulu, kesan-kesan kemarahan dulu hilang. Bayangkan orang Islam yang ditindas di kota Mekah selama belasan tahun. Dengan pelbagai keadaan. Kita ni kalau orang buat jahat kat kita,
Apa jadi? Kita kecil hati lah. Kemudian bukan sekadar kecil hati, terseksa, kesan-kesan itu masih ada. Sekalipun kita macam dah okey, tapi kesan-kesan dulu orang buat kita masih ada. Macam orang kita sebutlah, kalau luka di tangan nampak, luka di hati siapa tahu. Lukanya lama, dalam. Jadi dengan kalahnya orang kafir, dia bukan sekadar akan menjadikan kamu gembira, tapi menghilangkan kesan-kesan dahulu yang menjadikan kemarahan kamu dulu-dulu. Kata begitu Allah merawat umat Islam dengan jihad. Dengan jihad. Dia bukan sekadar berikan kita kegembiraan, satu hal, dengan kemenangan, tapi menghilangkan kesan-kesan dulu. Dan saya kata setiap orang, setiap manusia tuan-tuan, kalau pernah dizalimi, pernah disakiti, dia akan meninggalkan bekas. Benda ni kita tak mampu hilangkan dia. Tak mampu. Sehinggalah kita ada satu peluang, kita dapat mengatasi dia. Barulah hilang benda tu. Tidak datang kecil hati tu, tak habis lagi ni. Walaupun benda dah lama, dah habis dah sekolah rendahnya. Tapi dulu kecil hati tu ada. Sehinggalah Allah beri kita sesuatu sehingga hilang semua benda tu. Jadi tuan-tuan bayangkan, bila orang Islam kena belasah teruk kat Mekah dulu. Yang kena bunuh, yang kena halau, yang kena hina, yang kena maki. Yang dilakukan dengan pelbagai cara. Bayangkan ketika orang Mekah ni ada kuasa. Orang Islam tak ada kuasa. Bagaimana dibulinya? Dengan pula ekonomi 3 tahun, tak bagi jual beli. Seorang Islam terpaksa memakan daun-daun kayu, minum air lopak. Termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Terpaksa diceruk, di syiab, di lembah-lembah gunung. Nak semayang pun susah. Mereka begitu sombong. Maka dengan memerangi mereka, Allah Ta'ala akan mengazab mereka, balas balik kejahatan mereka. Allah akan hina mereka. Maka tak ada lagi istilah kami Quraisy, kami hebat. Tak ada dah. Kami penjaga kota Mekah. Tak ada dah. Dan Allah akan bantu kita. Dengan turunnya malaikat. Allah gembirakan hati dan menghilangkan kesan-kesan kemarahan dahulu. Wa yatubullahu ala man yasha'. Tentang ini hebatnya Islam. Bagaimanapun kita memerangi kelompok-kelompok yang zalim, namun kalau mereka bertaubat, menghentikan kejahatan mereka dan beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan terima taubat mereka. Ini yang berlaku pada Abu Sufyan bila dia beriman. Ini yang berlaku pada Ikrimah bin Abi Jahal bila dia beriman. Maka tidak ada lagi apa pun kesan-kesan kemarahan dahulu. Kerana itu Allah berfirman, wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Allah menerima taubat siapa yang dikehendaki. Yang dimaksudkan ayat ini Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal. Ini semua pemimpin-pemimpin kafir. Yang akhirnya mereka tahu bahawa mereka tak mampu lagi melawan orang Islam, mengalahkan orang Islam. Lalu sebahagian mereka masuk Islam secara sembunyi. Macam Abu Sufyan dia masuk Islam, orang kafir tak tahu lagi. Dan demikian juga kemasukan Islam Ikrimah bin Abi Jahal, Salim bin Abi Amri. Dan juga sekelompok pimpinan-pimpinan yang lain. Allah ubah mereka menjadi beriman pada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui. Lagi maha bijaksana. Ini Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang baik untuk hamba-Nya. Bila Allah syariatkan jihad, Allah tahu sebab apa jihad ini baik untuk kamu. Tuan-tuan tengok, bila kita tak berjihad, apa dia buat? Orang kafir yang buat. Maka mereka menguasai orang Islam. Kerana kita tinggalkan jihad, kita berpecah belah. Orang kafir bersepakat menyerang negara Islam. Kita tak sepakat pertahankan negara Islam. Akhirnya mereka yang menguasai kita hari ini. Sedangkan Allah mensyariatkan kita satu benda yang elok untuk kita. Dan Allah menyebut hakim. Allah itu, mereka sebut wallahu alim, hakim, bijaksana. Bijaksana dalam wahyunya, bijaksana dalam syariatnya. Maka Allah Ta'ala melakukan apa yang bersifat bijaksana dan tidak ada kezaliman. Walaupun ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam memerangi orang kafir. Apakah maksud menzalimi? Tidak. Tidak menzaliminya. Memberi hak kepada mereka dengan perdamaian. Kita dah sebut sebelum ini, perjanjian dan sebagainya. Mereka yang melakukan pencabulan terlebih dahulu dan masih menyimpan dendam. Tapi kalau mereka berhenti dan mereka taubat, Islam terima. Itu dalam syariat Islam. Dalam peperangan pun kita ada etika. Yang sebelum ini tak ada pernah orang buat etika dalam peperangan. Islam pertama meletakkan etika yang tinggi dalam peperangan. Bukan sekadar etika dalaman.
etika yang berkait dengan musuh. Yang kita dah sebut, jangan membunuh wanita, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh ahli ibadat, jangan merobohkan tempat ibadat, jangan memotong pokok, jangan mengejar musuh yang lari. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, maka berdamai. Maka ini etika-etika yang tinggi. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah 27 peperangan yang Rasulullah SAW sertai, berapa orang kafir mati? Yang berlaku ialah setiap peperangan berlaku dakwah sehingga mereka memeluk Islam. Peperangan Muraisi' menyebabkan seluruh kabilahnya Bani Mustalik memeluk Islam. Peperangan Hunain juga begitu. Menjadikan kaum Thaqif semuanya memeluk Islam. Demikian juga pembukaan kota Mekah. Menjadikan orang Mekah semua masuk Islam. Setiap peperangan yang Rasulullah lalui menyebarkan dakwah. Bukan menyebarkan darah atau membunuh. Maka kesannya setiap kali berlaku perang, diislamkan satu kabilah. Diislamkan kelompok, diislamkan negara. Maka ini hebatnya syariat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Am hasibatum an tutraku. Ini khitab kepada orang beriman lagi secara dalaman mereka, kejujuran mereka. Ayat sebelum ini menyuruh mereka berperang. Kali ini Allah Ta'ala kata, apakah kamu menyangka bila mana kamu sudah berkata kamu beriman, maka Allah biarkan kamu begitu? Sedangkan belum diketahui siapa yang benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas dalam keimanan mereka pada Allah. Seolah nak beritahu, kalau benar kamu beriman, maka pergilah perang. Sebab ayat ini akan membedakan kelompok munafik. Orang-orang munafik yang berpura-pura Islam, setiap kali berlaku atau perintah perang, mereka beri alasan macam-macam. Maka setiap kali berlaku peperangan, ia menjadi satu filter tapisan pada orang munafik. Maka dikenali orang munafik dalam peperangan Badar kerana mereka memperkecilkan kemenangan Islam. Dikenali orang munafik dalam peperangan Uhud kerana mereka tarik diri. Dikenali orang munafik dalam peperangan Ahzab bila mereka lebih cenderung untuk bersama Yahudi dan musyrik Mekah melihat orang Islam akan kalah. Dikenali munafik dalam setiap kali peperangan sehingga perang Tabuk. Setiap kali syariat perang, maka dapat diketahui pertama orang yang ikhlas, benar-benar beriman, dan orang munafik. Kerana itu kata Allah, Am hasibtum an tutraku. Apakah kamu menyangka dengan sekadar kamu beriman dibiarkan begitu sahaja? Walamma ya'lamillah. Sedangkan Allah belum tunjuk alladzina jahadu minkum, orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam berperang menegakkan agama Allah. Walam yattakhidhu, dan yang kedua, mereka tidak menjadikan selain Allah dan Rasul dan orang beriman sebagai pembantu, walijah. Sebab ini juga kelompok munafik. Bila mereka sentiasa cenderung untuk bersama dengan orang kafir. Mereka duduk dalam negara Islam Madinah. Tapi cenderung mereka harap musyrik Mekah menang lawan orang Islam. Mereka sentiasa tahaluf dengan Yahudi. Bukan menjanjikan Yahudi untuk khianat perjanjian dan mereka bersama dengan Yahudi. Dan mereka buat macam-macam sedangkan mereka mengaku Islam. Dan bila Rasulullah menuntut mereka untuk berperang, mereka beri alasan banyak. Bini sakit lah, anak lah, itulah, inilah. Dan akhirnya mereka membina masjid. Dia sebut Masjid Abdirar. Kononnya mereka nak ada tempat ibadat sendiri dan sebagainya. Sehingga Rasulullah bila tamat perang Tabuk, Allah perintahkan Rasulullah untuk membakar Masjid Abdirar. Bakar masjid tersebut. Kerana tujuan Masjid Abdirar, mereka nak himpunkan orang munafik di situ. Supaya mereka tidak perlu bersama dengan Rasulullah. Dan mereka boleh beri alasan bila Nabi kata, mana kamu tak nampak ke masjid, kita pergi masjid lain. Masjid satu lagi. Mereka berkumpul di situ untuk buat konspirasi. Bila mereka duduk masjid Nabi, Nabi tengok. Dan ini akan mendedahkan tembelang mereka. Maka ayat ini khusus kepada rawatan dalaman orang Islam. Orang Islam perlu apa? Perlu tunjukkan kesungguhannya berjihad dan perlu ikhlas dan perlu meletakkan kepercayaan sesama orang beriman. Itu tanda orang tu ada iman. Tapi kalau kita lebih percaya pada orang kafir berbanding orang Islam, kita ada masalah. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah. Dan ini berlaku pada zaman kita. Ada orang, dia lebih percaya orang kafir daripada orang Islam. Dia nampak orang kafir ni baik belakang. Yang ada orang kafir, bagus orang kafir. Orang Islam tak ada apa. Tapi ini merosakkan agama sendiri. Dia menjadikan agama Islam hina dengan ditambat oleh musuh. Walau kita patut izzah, kita patut ke depan, kita kena lead. Kita yang akan jadi ketua, bukan kita letakkan orang kafir jadi ketua. Bila kesan daripada orang Islam memuji orang kafir, bererti dia nak suruh orang kafir jadi ketua.
Sedangkan kita kena ingat, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tak akan izinkan orang kafir menguasai orang Islam. Haram kita membiarkan orang kafir menguasai kita. Dalam keadaan kita majoriti pun kita biarkan orang kafir menguasai kita. Maka ini perbuatan yang dilarang. Kalau minoriti pun kita perlu ke depan. Ini kita majoriti. Orang kafir lihat, mereka minoriti pun mereka nak berada depan. Jangan kata kalau mereka majoriti. Kalau mereka majoriti jangan harap. Kita kena tahu benda ni kerana ini benda yang Allah Ta'ala dedahkan. Orang Islam kena lead, kena memimpin. Bukan bermaksud mereka memimpin dengan tujuan nak tindak orang kafir. Tidak. Berikan keadilan sebenar. Bukan kita nak ajak orang kafir masuk Islam. Tuan-tuan, orang kafir bila dia kafir, mereka bukan nak ajak kita ke arah mereka, tapi mereka nak menindas kita. Membolok segalanya. Itu sejarah telah menunjukkan. Kalangan orang kafir yang nak menguasai negara Islam untuk mereka mengambil segala kekuatan dan kekayaan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita bahawa kita jangan menjadikan selain Allah dan Rasul dan orang beriman sebagai walijah. Apa itu walijah? Sebagai orang kepercayaan. Sebagai orang yang kita bisik rahsia, kongsi rahsia. Wallahu khabirun bima ta'malu, Allah tahu. Tak tahu orang pura-pura Islam, pura-pura sekian-sekian. Lama-lama Allah akan dedahkan. Kita ni tak mampu atau manusia tak mampu berlakon dengan menyembunyikan kejahatan mereka. Kelak Allah akan zahirkan. Melainkan orang-orang yang menyembunyikan kejahatan untuk memperbaiki. Sebab kita nak baiki itu makan masa. Kita ada lagi perangai jahat kita ni. Namun kita berusaha untuk baiki. Orang ni Allah akan terus tutupkan ibadah. Sebab dia nak baiki. Tapi orang yang cuba tutupkan aiban untuk berhelah dengan orang Islam, menipu, dia tak akan lama, dia tak bertahan lama. Kelak akan keluar satu-satu perangai dia. Dan kita nampak apa yang sebenarnya. Mereka-mereka yang meletakkan orang kafir, kepercayaan mereka lebih pada orang Islam. Allah akan dedahkan siapa mereka. Mereka nak apa? Mereka nak dunia ke? Ataupun memang mereka ada masalah dalam keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.